setelah 1 tahun telah bukan tirai, dan sekarang kita cuba membawa sedikit penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Keadaan juga berubah, bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu, tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik, juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan tinggi, terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru seperti artificial intelligence, digital transformation, yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa. Baik, demikian tadi antara ucapan awal dan juga kenyataan awal yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam sidang media khas yang kita bawakan kepada anda tengah hari tadi berkenaan dengan rombakan Kabinet. Dan Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Hafid Dawson, dan ini naratif khas bagi kita bercakap berkenaan dengan rombakan pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan yang semua sedia maklum telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar sahaja tadi. Dan sudah tentu antara perkara dan juga kenyataan penting yang perlu kita angkat pada hari ini iaitu berdasarkan rombakan ini, berdasarkan penyesuaian dan keperluan semasa bidang-bidang yang terlibat. Sudah tentu perkara ataupun khabar angin berkenaan dengan rombakan ini sudah pun kita dengar sejak Julai lalu, dan khabar angin ini dan juga cakap-cakap ini semakin kencang kedengaran sejak semalam, dan akhirnya hari ini telah pun diumumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah terjawab, namun walaupun kita menjangkakan berkenaan dengan rombakan ini, namun ada beberapa nama yang mungkin memberi kejutan kepada penganalisis khususnya, dan hari ini kita akan bawakan perbincangan dan bagaimana penambahan serta pengguguran nama dan sebagainya membantu untuk melicinkan pentadbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ditemani saya di studio hari ini bersama dengan Encik Khairul Arifin Munir, Pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ehsan IDE. Assalamualaikum Encik Arifin. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama saya pada waktu ini untuk kita bercakap berkenaan dengan rombakan. Masih segar untuk kita bercakap dan menganalisis setiap perkara dan juga angka dan nama-nama baru yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan juga secara dalam talian kita bawakan kepada anda Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Apa khabar di Kedah, cuaca bagaimana? Cuaca sekarang ini panas, baik. Okey, baik. Saya nak mulakan dengan Cik Arifin terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada pengumuman rombakan sejak semalam sudah pun diwar-warkan dan akhirnya telah pun diumumkan hari ini. Sebenarnya kita sudah pun mendengar perkara ini sejak Julai lalu. Selepas kematian penyandang KPDN, Menteri Arwahiyaham Datuk Seri Salihuddin. Dan sudah tentu hari ini telah pun diumumkan. Mungkin jangkaan awal, mungkin respon awal katanya tidak terkejut, namun ada juga nama-nama yang mengejutkan yang telah pun diumumkan seperti tadi. Ya. Pertamanya saya fikir benar seperti mana yang dikemukadimahkan tadi bahawa kita telah bincang ini sejak Julai. Masyarakat mengharapkan ada sedikit perubahan dalam dua perkara lah. Pertama, menggantikan menteri yang telah pun kosong. Yang kedua, perubahan beberapa portfolio. Dan saya fikir apa yang dibuat pada hari ini adalah merupakan suatu keberanian besar Yang Berhormat Perdana Menteri untuk membuat rombakan. Dan malah beliau memberi ruang sebenarnya kepada the current pentadbiran itu selama 1 tahun. So to finish their business lah, selesaikan tugas-tugasan dan sebagainya. Sidang parlimen pun dah selesai. Dan sekarang ini dengan kita pun telah pun lihat bagaimana prestasi setahun kerajaan perpaduan pun telah pun dikemukakan butirannya pada minggu lepas apabila Perdana Menteri melancarkan karnival setahun kerajaan perpaduan. Jadi saya rasa ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu dan pastinya tepatlah sebelum menjelang kepada tahun baru. Dan ini saya fikir
amat menarik kerana ianya akan memperkukuhkan agenda reformasi, agenda yang hendak dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, khususnya dalam mengangkat agenda Malaysia Madani. Saya fikir nama-nama yang diangkat itu nampak adalah perkara-perkara yang telah pun sibuk dibincangkan dalam sosial media dan juga di kalangan masyarakat. Masyarakat ni literasi tentang politik ni cukup hangat. Luar biasa lah kan. Tadi cuma satu perkara yang menarik adalah nama-nama baru ya. Pertamanya saya fikir seperti mana pelantikan seorang teknokrat masuk, iaitu Datuk Datuk Sri kemudian kemudian Amin, dan juga apabila kita ada juga Dr. Zulkifli Hasan dan seorang ilmuwan muda yang masuk sebagainya membantu, dan kebetulan dia adalah rakan sekelas saya lah di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi saya fikir ini satu perkara yang cukup menarik kerana memberikan sedikit ruang dan peluang, dan kita lihat bahawa kebanyakannya tu kekal. Cuma ada dua timbalan menteri saya rasa yang digugurkan, tapi penyusunan kembali ke portfolio dan pengujian bedah beberapa portfolio baru adalah satu perkara yang difikirkan benar, seperti mana dimukadimahkan oleh Perdana Menteri, ialah ianya perlu dan signifikan. Ini satu perkara yang saya ingat perlu kita bincangkan. Baik, itu pandangan awal Cik Arifin. Kalau saya pergi kepada Prof, kita melihat ada 5 nama menteri baru dan juga 5 timbalan menteri dan 3 nama digugurkan ini. Adakah ini satu rombakan yang bersifat skala besar atau bagaimana pada kaca mata Prof sendiri? Saya rasa kalau melihat daripada skala bukanlah rombakan penuh. Maksudnya skala sederhana lah bagi saya sebab ada berlakunya perubahan dalam konteks wujudnya kementerian baru yang mana ada kementerian yang dipecahkan dan ada juga menteri-menteri baru yang dilantik yang digugurkan. Setakat ini daripada saudara nampak ada seorang je lah menteri dan seorang timbalan menteri yang digugurkan dan kalau ada konteks pula ada portfolio berubah misalnya Datuk Fadilah timbalan Perdana Menteri kedua, dia memegang jawatan sekarang sebagai menteri di Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam itu kementerian baru tu nak ingat nama dia panjang juga jadi secara keseluruhan saya rasa kita nampak bahawa memang Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi masa setahun untuk kabinet yang lepas untuk mentadbir dan kalau kita lihat pada tahun pertama ni banyak benda-benda yang dilakukan adalah untuk mengatasi permasalahan yang wujud dalam masyarakat dan isu-isu yang mendesak rakyat, dan dasar baru pun diperkenalkan, misalnya dasar Malaysia Madani, dasar ekonomi madani dan sebagainya diperkenalkan ketika tahun ini dan saya rasa kabinet ini adalah kabinet untuk tahun hadapan dan seterusnya lah jadi matlamat adalah untuk melaksanakan dasar tu dan merencanakan strategi keperluan ekonomi dan juga politik dan sosial jugalah keseluruhannya kepada rakyat kerana nampak jelas ada tumpuan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks kabinet ini misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital sebenarnya dipecah kepada 2 yang mana ada Kementerian digital yang diketuai oleh Gobind Sidio dan Fahmi Fadil, saudara Fahmi Fadil masih lagi memegang jawatan di Kementerian Komunikasi kerana matlamatnya adalah kita punya strategi selepas ini adalah ke arah digital ekonomi misalnya artificial intelligence, jadi perlukan satu kementerian yang jaga skop ini yang sangat penting lah pada masa akan datang dan juga macam saya sebut tadi timbalan Perdana Menteri kedua Datuk Seri Fadilah peralihan tenaga sebab kita sekarang dalam proses untuk renewable energy maksudnya berlakunya perubahan kepada ekosistem nanti dari segi penggunaan tenaga dalam negara jadi itu yang memerlukan tumpuan kementerian yang diberikan kepada ini. So nampaknya skop dia lebih holistik walaupun secara sederhana dan melibatkan banyak juga perubahan dari segi struktur perubahan dari segi kementerian dan juga menteri-menteri yang memegang portfolio tersebut jadi nampaknya satu yang sangat besar jugalah dari segi perubahan yang cuba dilakukan. Okey, baik Prof, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita melihat kepada 3 nama kementerian baru yang diumumkan dan juga beberapa nama baru dalam senarai kabinet kerajaan perpaduan dan kini kita ingin ke Istana Negara untuk kita mendapatkan perkembangan terkini istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara. Rakan saya Najib yang berada di sana, apa perkembangan yang boleh dikongsikan?
Ya, Hafiz, masih lagi langsung di perkarangan Istana Negara untuk saya membawakan perkembangan semasa kepada anda mengenai dengan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia yang dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong seketika nanti. Dan apa yang dapat saya kongsikan situasi semasa pada ketika ini, seketika saja tadi telah pun tiba yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara di Anjung Utama untuk mengikuti upacara ini. Seterusnya disusuli pula oleh ketibaan Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara juga di Anjung Utama, dan juga disusuli oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri di Anjung Utama, serta diiringi ke singgahsana kecil. Dan pada ketika ini kumpulan-kumpulan media masih lagi menanti ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadualkan tiba pada bila-bila masa, sementara diiringi oleh isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail di Anjung Utama untuk diiringi masuk ke singgahsana kecil. Dan sejurus selepas itu pastinya yang dinanti-nanti keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke bawah Duli Yang Maha Mulia di singgahsana kecil. Dan saudara, apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, hujan lebat di luar perkarangan istana, namun rata-rata mereka yang bakal mengangkat sumpah seketika saja nanti telah pun tiba untuk upacara berkenaan. Langsung dari sini juga dapat saya kongsikan yang mana jumlah jemaah menteri kini meningkat daripada 28 kepada 31 orang, manakala jumlah timbalan menteri pula meningkat kepada 29 daripada 27 jumlah menteri sebelum ini. Saudara, rombakan kabinet menyaksikan seorang menteri dan 2 timbalan menteri digugurkan, iaitu bekas Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar selain Ram Karpal Singh dan Datuk Siti Aminah Aching. Juga bagaimanapun jumlah keseluruhan jemaah menteri kini masih lagi dalam kuantiti yang rendah jika hendak dibandingkan dengan 70 orang barisan kabinet pada pentadbiran kerajaan terdahulu. Seterusnya, Gobing Sindio kembali menganggotai jemaah menteri apabila dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menerusi sidang media pada pukul 11 pagi tadi di Putrajaya untuk memegang portfolio Kementerian Digital dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diterajuinya yang diumumkan pada pagi tadi. Juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang kini bertukar portfolio menerajui Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam yang turut bertanggungjawab sepenuhnya dalam urusan hal ehwal Sabah dan Sarawak. Itu yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa langsung dari Istana Negara pada ketika ini. Dan seketika nanti saya akan membawakan perkembangan demi perkembangan mengenai dengan istiadat upacara angkat sumpah langsung dari Istana Negara. Jadi setakat itu dahulu, kembali kepada Hafiz. Hafiz, silakan. Baik, terima kasih Najib atas perkembangan terkini, dan kita akan kembali semula kepada Najib untuk mendapatkan perkembangan. Saya nak kembali kepada Encik Arifin. Kita melihat ni buku yang kita dapat baru-baru ini di majlis ataupun setahun bersama Kerajaan Madani di Bukit Jalil baru-baru ini. Kita melihat setahun, dan persoalan saya berikutnya, kita melihat kepada rombakan ini ngam-ngam 1 tahun Kerajaan Madani. Adakah ini satu tempoh yang sesuai ataupun ia terlalu awal untuk dilakukan rombakan dalam skala yang kita bincangkan ini? Rombakan ni saya fikir adalah satu perkara yang kalau kita lihat seperti mana yang disetujui oleh panel tadi, bahawa ini bukan satu rombakan besar. Kerana kalau kita dapati bahawa apa yang berlaku, menteri-menteri utama dahulu dibuat penyesuaian semula. Dari segi komposisi mereka masih lagi kekal, dan walaupun ada sedikit penambahan daripada 55 orang kepada 60 orang sekarang ini daripada segi komposisi kabinet. Tetapi dari segi apa orang panggil bermaksud di situ tak ada menteri yang gugur, semua ada penambahbaikan dan penstrukturan semula. Saya fikir penstrukturan semula ini ada, ataupun pengubahsuaian ini ada kepentingannya berdasarkan kepada keperluan semasa. Kalau kita ambil contoh Kementerian Wilayah diwujudkan semula portfolio itu amat penting apabila dia dahulu dipangku oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sedangkan wilayah ini ada keperluan yang tersendiri, kerana itu adalah masyarakat yang pelbagai daripada B40 sampai T20 ada di kawasan wilayah. Dan pembangunan di wilayah ini juga pesat, dia berkait juga dengan pemangkitan ekonomi. Jadi perlu ada seorang menteri di situ. Dan pastinya siapa yang nak menggantinya mesti menteri daripada wilayah persekutuan. Jadi saya fikir apabila berlaku rombakan itu baik. Kemudian kalau komunikasi digital, cabaran besar pada saat ini adalah bagaimana mengurus persepsi dan realiti.
Saya rasa kalau kita lihat dalam buku setahun membangun Malaysia Madani ataupun dalam kerangka Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah mengurus realiti dan juga persepsi. Persepsi masyarakat mungkin ada masalah, tidak tahu tentang isu tertentu. Tetapi dalam segi realitinya mungkin berbeza. Banyak pembangunan dan pembaharuan yang telah dibuat. Tadi apabila dipecahkan dua kementerian ini, komunikasi dan juga digital, maksudnya part komunikasi terus dipacu oleh Saudara Fahmi, tapi hal ehwal yang berkaitan dengan digital, banyak yang berkaitan dengan sebenarnya digital ni banyak berkaitan dengan perundangan. Jadi dengan YB Gobin di situ, saya fikir amat penting sekali sebab banyak agreement, banyak prasarana baru, penyatuan teknologi yang hendak dibuat ni memerlukan kekuatan beliau itu sendiri. Jadi saya fikir ini amat baik, dan malah apabila dipecahkan Kementerian Tenaga Sumber Asli dan Perubahan Iklim dahulu kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam yang baru, Datuk Fadilah sendiri yang TPM2. Yep. Kemudian sumber asli dan kelestarian alam itu kekal kepada Datuk Nik Nazmi. Ini saya fikir antara sumbang besar yang apabila Yang Berhormat Perdana Menteri saya fikir ada meluncurkan terlibat dalam dasar baru ya. Dia nak buat new industrial plan dan juga NETR. NETR tu. Jadi yang itu saya fikir NETR. Jadi ini satu pelaburan besar. Malah kalau kita lihat antara pelaburan-pelaburan terkini sekarang ini adalah berkaitan dengan teknologi digital. Jadi dengan memperkasakan di bawah Kementerian Digital, plus dengan peralihan tenaga dan daya guna awam ini juga diasingkan, dan juga ditambah dengan kemasukan Datuk di bawah komuniti Datuk Johari Gani. Saya ini boleh memperkukuhkanlah bagaimana Kementerian Komuniti dan Perdagangan ini satu perkara yang portfolio yang cukup penting. Dan dengan kepakaran beliau dalam bidang pelaburan dan dan sebagainya ini lebih meyakinkan pelabur peringkat akan datang. Saya ingin mengangkat satu elemen yang disebut oleh Cik Arifin soal persepsi rakyat ataupun mengurus persepsi. Itu satu perkara yang penting untuk diuruskan, dan perlunya kita melihat kepada rumusan keseluruhan yang telah pun ditulis dalam senarai yang kita terima pada pagi tadi. Namun kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita lanjut bercakap berkenaan dengan rombakan kabinet ini. Kembali selepas ini. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bagi tahun depan, kemas akan diperuntukkan sebanyak RM586 juta. 10 buah tabika dan taska baru dengan kos RM31 juta akan dibina, antaranya di Kampung Paya Berenjut, Kemaman, Felda Jelai, Tampin, Taman Kota Masai, Johor Bahru. RM20 juta disediakan bagi menaik taraf premis pendidikan awal kanak-kanak kemas. 26 buah prasekolah baru di bawah Kementerian Pendidikan akan dibina melibatkan kos RM82 juta.
Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas bercakap berkenaan dengan rombakan pertama Kabinet Kerajaan Madani, dan sudah tentu beberapa perkara sudah pun kita melihat kepada respon awal daripada kedua-dua tetamu yang kita bawakan kepada anda. Dan saya nak kembali kepada Prof, melihat kepada apa yang Encik Arifin katakan, mengurus persepsi itu bukan satu perkara yang mudah. Ini terkait dengan apa yang dirumuskan dalam dokumen yang kita terima berkenaan jumlah ahli menteri meningkat daripada 28 kepada 31 orang, timbalan menteri daripada 27 ke 29 orang, dan juga jumlah keseluruhan 55 kepada 60 orang. Kalau kita melihat kepada komitmen yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa saiz kabinet akan dikecilkan dan sebagainya, namun ini akan mencetuskan persepsi dalam kalangan rakyat. Dan bagaimana sebenarnya persepsi ini perlu diuruskan dengan baik supaya tidak ada cakap-cakap lain selepas rombakan ini dilakukan, Prof? Ya, untuk menguruskan persepsi bukanlah hanya tanggungjawab kepada Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri untuk melaksanakan ini, juga adalah tanggungjawab Kementerian Komunikasi misalnya, tapi dia juga adalah tanggungjawab kepada semua kementerian untuk menjelaskan kepada rakyat peranan mereka masing-masing dan apa tanggungjawab yang mereka harus lakukan dan rakyat faham dan merasalah apa nikmat daripada hasil pelaksanaan dasar mereka akan lakukan selepas ini. Tapi dalam konteks dalam konteks rombakan kabinet ni misalnya, kalau kita lihat ketika kerajaan perpaduan ingin ditubuhkan, persepsi ketika itu ialah untuk mewujudkan sebuah kabinet yang kecil, kerana itu juga adalah janji daripada Pakatan Harapan ketika itu namun diterima pakai oleh semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Cuma apabila berjalannya setahun pemerintahan kerajaan perpaduan, terdapat tuntutan supaya misalnya mengatakan bahawa Perdana Menteri agak sibuk menguruskan negara, keluar negara dan menguruskan hal ekonomi sebagainya. Apakah baiknya kalau ada tambahan seorang lagi menteri kewangan misalnya yang akan membantu Perdana Menteri, dan juga ada yang bercakap tentang pengurusan persepsi macam tadi bahawa kementerian macam komunikasi perlu ditambah baikkan misalnya. Itu antara cadangan yang diterima lah. Dan saya nampak kerajaan sekarang dan rombakan kabinet ini responsif terhadap cadangan-cadangan tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam Kementerian Kewangan, sebenarnya sebelum ni ada seorang menteri dan 2 timbalan menteri, tapi sekarang ni ada 2 menteri dan 1 timbalan menteri. Jadi sebenarnya tak ada banyak perubahan, tapi memberi satu peranan signifikan lah kepada seorang lagi tokoh dalam konteks ini, Datuk Amir Hamzah Azizan yang akan mengetuai sebagai Menteri Kewangan yang kedua. Dan juga dan kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun secara spesifik menjelaskan bahawa Menteri Kewangan kedua bukanlah orang politik, dia mesti orang profesional ataupun teknokrat yang boleh membantu dia dalam mentadbir sektor kewangan Malaysia dengan lebih baik. Dan ada pengalaman yang agak luas seperti kita tahu. Datuk Amir Hamzah juga dia CEO kepada KWSP dan pernah jadi CEO TNB. Jadi maksudnya itu antara Datuk Seri Anwar cuba menjelaskanlah peranan yang akan dimainkan oleh pembantu beliau nantilah dalam Kementerian Kewangan. Tapi peranan yang saya lihat tadi lebih meluas. Jadi semua kabinet je harus ada peranan yang untuk menunjukkan, walaupun ada komen lah. Kalau saya dah hari ini pun ada komen mengatakan kabinet ini besar, tapi masih besar pada sebelum ini, tapi sebenarnya kecil lagi daripada kabinet yang pernah ada, yang kita tahulah ketika era Perikatan Nasional dulu. Jadi apa yang dilakukan kali ini saya nampak lebih kepada responsif kerajaan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Terhadap apa yang diminta juga oleh rakyat lah untuk menambahbaikkan, memantapkan dari segi pentadbiran kerajaan supaya apa perancangan yang ingin yang dirancangkan boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin pada tahun ke depan.
Okey, baik Prof. Encik Arifin, kalau kita melihat kepada yang disebutkan oleh Prof tadi, teknokrat diletakkan sebagai Menteri Keuangan kedua. Ini bukan satu perkara baru. Kita melihat dalam pentadbiran sebelum ini juga teknokrat diletakkan dalam Kementerian Keuangan. Kita melihat dampak dan juga impak kepada pelantikan teknokrat dalam pengurusan yang penting keuangan ini. Apa implikasi yang kita dapat lihat apabila orang yang mungkin selayaknya diletakkan di tempat itu? Okey. Dalam pembentukan kabinet yang seperti kita sedia maklum di bawah peruntukan artikel 43 perlembagaan. Seorang susuk Perdana Menteri itu dia nak melihat bagaimana kabinet itu selain daripada dilihat dan juga berfungsi dengan efektif. Dua perkara. Dan pastinya dalam hal itu ada gabungan kepelbagaian tokoh supaya dia tidak nampak terlalu politik dan ianya menjurus kepada apa yang hendak diselesaikan. Saya fikir saya bersetuju dengan pandangan Prof tadi. Kalau kita lihat dalam beberapa siri sidang parlimen sejak daripada awal belanjawan Februari, Februari, kemudian belanjawan yang pada belanjawan yang baru je lepas ini banyak dibangkitkan soal isu tiga perkara lah saya fikir yang panas ya. Pertama isu ekonomi dan juga kewangan. Kemudian isu komunikasi. Yang ketiga adalah isu sosial, perkembangan sosial. Dan kalau kita lihat isu pengurusan kewangan ini banyak kali dibangkitkan. Dan mengurus sebuah kementerian kewangan itu memerlukan penumpuan, saya fikir. Jadi dengan melantik seorang menteri kewangan kedua adalah suatu langkah yang tepatlah pada kali ini supaya burden Perdana Menteri itu boleh dipisahkan. Antara perkara yang penting saya fikir reformasi awal yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar, kalau kita lihat daripada awal sehingga sekarang ini, dia nampak bahawa tunjang kepada menggerakkan Malaysia menjadi lebih baik adalah kepada ekonomi dan kewangan itu sendiri. Malah kalau kita lihat dalam beberapa siri survey, IDA pun pernah menjalankan survey, kita dapati bahawa expectation masyarakat cukup tinggi sekali dari segi isu bread and butter, isu ekonomi. Malah semasa Karnival Malaysia Madani baru ini pun kita buat survey. Antara ranking paling tinggi sekali yang dambaan keprihatinan masyarakat adalah isu ekonomi, isu kewangan, isu bread and butter, harga barang. Jadi apabila seorang teknokrat seperti Datuk Seri Amir Hamzah yang ada pengalaman dahulu, dia bermula dengan Petronas. Kemudian dia pernah dalam KWSP, terlibat dalam TMB. Jadi dengan pengalaman ini saya fikir dia boleh membantu mengurus. Sebab kewangan negara ini bukan saja dasar, tetapi delivery ataupun bagaimana ianya dia punya birokrasi dia, agensi-agensinya harus diperkukuhkan. Jadi ini peranan yang saya fikir mungkin boleh dimainkan oleh Datuk Seri Amir Hamzah dalam hal ini. Penjelasan yang memerlukan penjelasan lagi selepas ini. Namun kita akan bersama rakan kita Najib di Istana Negara yang saya fikir ada perkembangan terkini yang boleh kita bawakan dari Istana Negara untuk nama penuhnya Istiadat Penggunaan Surat Cara Pelantikan dan Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan dan Setia serta Sumpah Simpan Rahsia. Apa perkembangan terkini di Istana Negara ketika ini, Najib? Silakan. Baik, terima kasih. Masih lagi berlintas langsung dari Istana Negara untuk saya membawakan perkembangan semasa kepada anda mengenai dengan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong seketika saja nanti, yang saya kira pada pukul 3.15 petang seketika nanti. Dan pada seketika tadi telah pun tiba Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sementara diiringi oleh isteri yang berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sementara diiringi oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi masuk ke Anjung Kecil untuk upacara berkenaan. Selain itu juga saudara, apa yang dapat saya rangkumkan kembali, jumlah keseluruhan menteri kini meningkat kepada 28 daripada 31 orang, manakala jumlah timbalan menteri pula meningkat dari 27 kepada 29 orang. Dan selain itu, seketika sahaja nanti menerusi upacara di Istana Negara ini terdapat kumpulan mengangkat sumpah pada hari ini 12 Disember
Disember 2023 dalam kalangan Menteri Persekutuan, antaranya Yang Berhormat Tuan Gobing Singdiu, Menteri Digital, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Tuan Sim Cheng Kiong, Menteri Sumber Manusia, manakala disusuli oleh kumpulan yang kedua sejurus selepas itu adalah Yang Berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Menteri Perdagangan dan Komoditi, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Keuangan 2, dan juga disusuli oleh Yang Berhormat Tuan M. Kulasegaran, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, serta Timbalan-Timbalan Menteri yang akan disusuli sejurus selepas itu. Dan akan saya terus bawakan perkembangan semasa kepada anda sejurus sahaja ketibaan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di perkarangan Istana Negara untuk upacara berkenaan. Jadi setakat itu dahulu perkembangan langsung dari Istana Negara. Kembali ke Angkasa Puri. Hafiz, silakan. Baik, terima kasih Najib atas perkembangan terkini yang dibawakan dari Istana Negara, dan kita akan kembali bersama dengan Najib selepas ini untuk kita melihat perkembangan-perkembangan lain yang boleh dikongsikan di studio. Saya nak kembali kepada Prof. Kalau kita melihat pelantikan teknokrat ke dalam kementerian-kementerian tertentu ini, adakah ini satu best practice yang boleh kita katakan satu perkara yang baik dan perlu diteruskan untuk melihat kepada pelantikan teknokrat-teknokrat dalam komposisi lain akan datang, Prof? Saya sebagai rakyat lah, bukanlah sebagai orang akademik sangat, tapi sebagai rakyat yang melihat pendekatan yang mengambil kira selain pada orang politik memegang jawatan itu, saya rasa satu langkah yang baik. Kerana bagi saya maksudnya kerajaan itu perlu dipelbagaikan kan, kerana ada perkara-perkara tertentu ataupun bidang-bidang tertentu dan juga portfolio-portfolio tertentu memerlukan kepakaran. Jadi itu yang saya rasa ada dalam konteks ini. Mungkin kita berbicara tentang teknokrat sebab faktor yang diambil kira adalah faktor kewangan dan ekonomi. Jadi perlukan seorang pakar dan arif tentang bidang ini dan portfolio ini, dan dia akan memegang portfolio tersebut. Tapi kita ada tahu seperti dalam ada seorang juga lantikan ahli akademik misalnya Dr. Zulkifli Hasan dia daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Dia ada kepakaran dalam bidang syariah, undang-undang syariah dan sebagainya. Jadi dan diletakkan di portfolio yang berkaitan dengan bidang yang sesuai dengan beliau lah sebagai Timbalan Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. So dalam konteks ini saya rasa sebenarnya perlu digalakkan lebih ramai kalau kita dapat menarik golongan yang ada pakar dalam satu portfolio tu, mereka boleh memegang jawatan lah. Tak susi sebagai menteri, mungkin Timbalan Menteri pun sudah saya rasa memadai. Tapi yang kita tahu bahawa yang pasti banyak keputusan yang dibuat adalah keputusan-keputusan politikal yang masa memerlukan pemimpin itu mestilah orang yang politik, dan kebanyakan majoriti daripada jawatan itu adalah orang-orang politik. Jadi dalam konteks ini saya rasa dia satu trend yang berlaku sebelum ini, dan saya rasa trend yang baik dan mungkin boleh ditambah baikkan pada masa akan datang lah. Ini bergantung kepada keperluan semasa dan siapa yang dilihat selayaklah untuk memegang satu-satu jawatan tersebut. Baik, Prof. Terima kasih atas jawapan, dan juga sudah tentu ada banyak lagi persoalan, khususnya selepas ini saya nak bergerak kepada nama-nama lama yang telah pun ditukarkan portfolionya daripada kementerian-kementerian lain, dan itu kita akan tangani selepas ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Bagi mendalami nilai Universitas Ekonomi Islam, kerajaan menyediakan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Dan ini termasuk pusat pendidikan keuangan Islam antarabangsa dengan penglibatan MIFC dan industri. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita genting ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya.
membuatkan rasanya lebih manis. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas dan saya ingin kembalikan beberapa persoalan penting yang untuk kita melihat dalam rombakan kabinet yang telah pun diumumkan pagi tadi, dan saya ingin kembali kepada Encik Arifin. Kita melihat, sebelum saya bergerak kepada nama-nama baru yang telah pun dipilih untuk menganggotai kabinet baru ini, kita juga melihat dalam senarai kabinet sedia ada sebelum ini, kita melihat ada nama-nama besar telah pun ditukar portfolio. Misalnya Datuk Seri Muhammad Hassan daripada MINDEF kepada Kementerian Luar Negeri, Datuk Seri Khalid Nordin daripada KPT ke MINDEF, dan juga Datuk Seri Zamri daripada Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini nama-nama besar yang saya lihat, kalau melihat di laman X khususnya, Datuk Seri Zamri yang paling ramai, paling banyak disebut soal. Kita melihat Datuk Seri Zamri dalam komposisi dan juga posisi beliau sebagai Menteri Luar sangat cemerlang prestasi melihat kepada gerak kerja mengikut Perdana Menteri dalam soal mencari pelaburan dan sebagainya, bersama dengan MITI dan sebagainya. Kenapa perkara ini dilihat berlaku dan juga perlu berlaku pertukaran dalam komposisi yang besar ini? Baik, kalau kita lihat secara menariknya, tiga tokoh ini, Datuk Seri Zamri, Datuk Seri Muhammad Hassan dan Datuk Khalid Nordin, ini adalah pertukaran dalam konteks politiknya adalah di kalangan UMNO. Dan kalau kita lihat dalam beberapa siri, saya nampak dia bermula dengan Datuk Seri Zamri. Beliau juga adalah seorang, kita tidak akui, memang kalau tengok report card ni dalam isu-isu luar negara ni amat baik sekali. Cemerlang. Malah ramai hari ni Twitter apa sebagainya, orang panggil istilahnya terkesima, terkejut kan apa melihat perubahan tersebut. Tapi saya fikir ada satu point yang paling penting di sini adalah status dia dari segi politiknya adalah sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi ini adalah satu portfolio penting. Dan kalau kita lihat dalam beberapa siri pilihan raya yang lepas, bermula daripada Pelangai, kemudian kita ada 2-3 siri pilihan raya PRK khususnya Perdana Negeri, antara perkara yang masih belum lagi dominan dari segi politik adalah kesepaduan di antara kerjasama Pakatan Harapan dan juga UMNO itu sendiri, BN itu sendiri. Ada daripada peringkat BN yang masih belum ada kejelikitan lah untuk bekerjasama itu. Jadi tugas itu harus ada kepada tokoh yang menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agung BN. Pastinya di sini adalah Datuk Seri Zamri dengan pengalaman beliau sebagai mantan Menteri Besar. Dengan pengalaman beliau dahulu dengan jawatan itu, sudah pastinya keperluan ini untuk banyak berada dalam negara lebih didambakan, diperlukan. Jadi saya fikir itu antara faktor lah kenapa beliau di sana, dan tambahan pula dengan status background beliau sebelum ini adalah seorang ahli akademik, mana pernah menjadi pensyarah, dengan dia pun ada PhD, bidang dan latar belakang bidang pembacaannya juga luas. Saya rasa Kementerian Pendidikan Tinggi amat cocok lah dalam konteks itu, plus minus apabila beliau juga untuk menggerakkan isu-isu politik yang saya sebutkan tadi. Dan harus dilihat juga antara perkara yang dibincangkan dalam konteks politik adalah
khususnya di peringkat kerajaan perpaduan dan juga Pakatan Harapan adalah isu undi 18 yang ditandai oleh mahasiswa yang ada sekarang di universiti. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya fikir mungkin itu berlaku, dan apabila perlunya rombakan itu, maka menteri paling kanan yang harus duduk di menteri luar mesti ialah daripada UMNO sendiri. Jadi orang paling layak dalam hal ini adalah Datuk Muhammad Hassan. Tambah pula beliau adalah dahulu ada latar belakang pengalaman beliau sebagai mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. Kemahiran teknokrat dia yang ada, dan beliau juga daripada istilahnya orang swasta lah masuk dalam politik. Jadi dengan mengemudi menteri luar pasti memberi satu imej yang tersendiri. Jadi ini saya fikir ekosistem yang berlaku lah menyebabkan bearing itu setakat atas kertas lah yang kita boleh lihat berdasarkan kepada percaturan yang dibuat, yang saya fikir harus diambil juga dalam landscape politik lah seperti yang saya sebut tadi. Ini lebih kepada padanan pengalaman untuk padanan pengalaman, dan juga saya fikir bagaimana agenda Malaysia Madani itu nak digerak oleh Perdana Menteri. Jadi dia harus ambil kira hal-hal itu. Selari dengan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat, penyesuaian dan juga keperluan bidang-bidang tertentu. Prof sendiri respon dalam soal yang kita bincangkan ini. Prof juga akan mendapat ketua yang baru, menteri yang baru. Apa kata Prof dalam soal ini? Saya sebenarnya ucapkan tahniahlah kepada Datuk Seri Diraja, Dr. Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Pendidikan Tinggi yang barulah. Dan saya setuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Arifin tadi. Memang dia ada sebab ada kaitan dengan background dia sebagai seorang ahli akademik kan, dan juga peranan beliau sendiri dalam profesional yang sangat penting lah untuk beliau sentiasa berada dalam negara untuk melaksanakan tugas itu. Kalau di banyak keluar negara tu agak sukar dia untuk memainkan peranan yang lebih besar lah untuk Barisan Nasional. Tapi dalam masa sama juga mantan lah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berpindah ke Kementerian Pertahanan dan juga kalau kita tengok Mak Hassan, maksudnya dalam konteks ni dia berlakunya swap tukaran portfolio antara tiga pemimpin UMNO ni. Dan kalau kita lihat dari konteks UMNO tu sendiri ada pertambahan sebenarnya seorang lagi itu Datuk Jahari Kani yang memegang portfolio pelarangan dan komuniti So dalam konteks ini saya rasa mereka adalah pemimpin yang senior dalam UMNO dan seharusnya tampuk pentadbiran ataupun portfolio yang penting dalam negara itu diberikan kepada mereka itu sendirilah. Dan kalau kita lihat memang perkara ini biasa normal. Mungkin ada yang kata kenapa berlaku pertukaran portfolio sebagainya, tapi dalam pengalaman setiap menteri itu harus mempunyai pengalaman dalam pelbagai portfolio supaya mereka menyesuaikan diri dalam keadaan semasa. Dan kalau kita lihat macam Datuk Mak Hassan daripada Menteri Pertahanan iaitu peranan sangat besar kerana menjadi Menteri Luar Negeri, dia akan lebih terdedah kepada hal-hal dunia global. Dan dalam sekarang ni orang bercakap tentang isu Palestin misalnya, dia kena mahir lah well-versed tentang isu-isu ini. Jadi ini sebenarnya akan mematangkan dia, memperkuatkan diri dia sendirilah sebagai pimpin dan pimpin dalam negara untuk mungkin pada peranan beliau pada masa akan datang. Tapi dalam keseluruhannya saya rasa ini ataupun jawatan-jawatan ini dan juga peranan yang dimainkan oleh pemimpin, walaupun kita bercakap dalam konteks UMNO ni tapi kalau melihat dalam konteks parti-parti lain juga diberikan kepada peranan yang tokoh-tokoh senior untuk memegang jawatan. Saya rasa ini adalah agenda supaya bukan saja memperkuatkan kerajaan tapi juga memperkuatkan parti-parti itu sendirilah dalam komponen kerajaan supaya mereka lebih bersatu, mantap dan boleh beri fokus yang lebih jitu lah untuk matlamat untuk menyelesaikan hal-hal rakyat khususnya pada masa terdekat ini tahun-tahun depan. Prof, sekali lagi kita sebut dalam soal 1 tahun ini kita melihat rombakan sudah pun berlaku. Saya mengambil contoh KPT sekali lagi, kita melihat sudah tentu KPT sudah pun melakukan banyak perancangan untuk tahun depan, tapi berlaku pertukaran di tengah-tengah ini, adakah mungkin ia memberi kesan kepada kelicinan pentadbiran setiap kementerian yang ditukarkan ini? Saya rasa tak. Saya rasa batu asasnya telah diletakkan. Kalau saya lihat dalam konteks KPT lah yang saya lebih arif sebab saya berada dalam sektor pendidikan tinggi dan di universiti, dan saya nampak ada perancangan yang telah disusun walaupun kita tahulah 1 tahun tu bukanlah masa yang panjang dia singkat sebenarnya tapi dalam konteksnya batu asas telah diletak. Dan Datuk Seri Zamri nanti dia datang dia akan melihatlah mana pertambahbaikan yang perlu dilakukan. Biasanya adalah pertambahbaikan itu tapi agenda asal ataupun agenda yang penting itu
untuk misalnya dalam konteks employability misalnya, mencari pekerjaan kepada pelajar dalam konteks TVET misalnya, nak meningkatkan sains dan matematik misalnya kan, dan juga sekarang ni ke arah untuk industri revolution revolusi industri keempat 4.0 misalnya. Maksudnya agenda-agenda utama tu masih lagi berjalan seperti biasa dan saya rasa atas pengalaman lah Datuk Seri Zamri itu sendiri sebagai pemimpin utama dalam parti dan juga pernah menjadi ahli akademik. Saya rasa dia faham dan dia tahu macam mana nak manuver ataupun nak bawa KPT itu kepada jalan yang lebih besar lah, peranan yang lebih besar pada masa akan datang. Baik Prof. Dan sudah tentu perubahan ini akan melibatkan sekali lagi ekspektasi rakyat kepada kepimpinan baru, dan sudah tentu kita melihat kepada 3 lagi nama ataupun kementerian baru telah pun ditubuhkan. Itu kita akan tangani selepas ini. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Hentikan penyebaran kandungan berbaur hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas dan masih lagi bercakap berkenaan dengan rombakan pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan. 3 kementerian baru telah pun ditubuhkan. Kalau boleh saya bacakan di sini. Yang pertama, Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Bagaimana sebenarnya kita nak diakronimkan nama ini, kita akan nantikan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan yang ketiga, Kementerian Digital. Ini adalah pecahan daripada Kementerian Komunikasi Digital sebelum ini. Dan saya nak tanya kepada Cik Arifin, kita melihat kepada 3 kementerian baru yang ditubuhkan ini. Bagaimana sebenarnya ia memberi satu jaminan mungkin terhadap kelicinan pentadbiran yang kita saksikan selama ini? Ya, saya setuju dengan kenyataan itu bahawa pastinya perubahan kabinet ini apa tanda kutip ataupun main point ialah soal delivery.
bagaimana dia boleh berkesan dan dia boleh jadi efektif dalam masa yang sama. Jadi untuk itu apabila dipecahkan ke Kementerian Komunikasi Digital seperti yang saya sebut sebelum lebih awal, ia memberi luang kepada faktor digitalisasi negara dan pastinya dunia juga bergerak ke arah itu diberikan penumpuan. Dalam masa yang bersama adalah soal komunikasi ini nak mengurus persepsi antara yang saya sebut awal tadi, realiti dan juga persepsi. Ini penting. Jadi supaya YB Fahmi dapat fokus terus kepada isu-isu komunikasi dan soal digital tadi yang lebih kepada ni dapat dia YB Gobin dapat dilihat di situ. Kemudian Kementerian Tenaga Sumber Asli dan itu apabila dipecah kedua itu, saya fikir ini antara isu masa depan. Kalau kita lihat beberapa seminar antarabangsa dalam sebulan dua ini dan juga apabila kita sebut sebagai new banyak perkara NETR, NIMP 2030. Kalau NTR itu saja pelaburan kita dah sampai 25 bilion kan. Banyak peluang pekerjaan sebagainya tentang peralihan tenaga. Saya fikir ini suatu perkara yang harus difokuskan kerana ia memberi ruang pekerjaan yang besar. Jadi memberikan ianya satu portfolio kementerian yang khusus amat penting supaya dia ada terfokus pelaksanaannya dan juga asas itu. Dalam masa sama pembangunan ini harus mampan. Jadi sustainability itu perlu tumpukan oleh Perdana Menteri sebab kalau tengok dalam rukun madani yang pertama adalah soal mampan. Saya fikir ini antara perkara keseimbangan yang cuba digerakkan oleh umat Perdana Menteri dalam hal ini. Jadi penubuhan maknanya dua kementerian pecah jadi 4 dan tambah satu kementerian lagi seperti wilayah itu satu perkara yang cukup pentinglah dalam hal ini. Yep. Baik, dan sudah tentu dalam soal kita bercakap kementerian baharu ini juga kita akan bergerak kepada wajah-wajah baharu yang telah pun disenaraikan sebagai menganggotai kabinet perpaduan nanti. Dan ketika ini kita akan meninjau sekali lagi perkembangan terkini di Istana Negara, bagaimana ceritanya Najib yang kita boleh kongsikan kepada penonton kita di naratif khas ketika ini. Mungkin apa yang kita faham ketika ini, Najib? Ya, Hafiz, masih lagi langsung dari Istana Negara untuk saya membawakan perkembangan semasa kepada anda, dan pada ketika ini saya berlintas langsung untuk mengikuti dan juga bersama-sama menanti ketibaan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, yang mana untuk istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia seketika saja nanti yang saya difahamkan akan tiba pada pukul 3.30 petang nanti. Saudara, apa yang dapat saya gambarkan kepada anda pada ketika ini, kesemua menteri-menteri yang dilantik ataupun yang baru dilantik kembali telah pun tiba di perkarangan istana sekitar pukul 3 petang tadi untuk upacara berkenaan. Dan apa yang dapat saya gambarkan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi antara menteri yang kekal dalam senarai rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pukul 11 pagi tadi di Putrajaya menerusi satu sidang media khas. Beliau juga kekal sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Selain. Beliau Datuk Seri Anwar juga terus memegang Menteri Keuangan, namun beliau dibantu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan selaku Menteri Keuangan 2 yang baharu dilantik. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fuk, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli antara yang terus kekal dalam kabinet pada ketika ini. Dan perkembangan langsung akan terus kami bawakan kepada anda di dalam semua buletin berita RTM. Terus setia bersama dengan kami untuk perkembangan semasa. Setakat itu dahulu, Hafiz, yang dapat saya kongsikan langsung dari Istana Negara. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Najib atas perkembangan. Itu adalah perkembangan terkini dari Istana Negara. Dan kita baki beberapa minit saja lagi. Saya nak kembalikan soalan kepada Prof. Ketika ini kita melihat nama-nama baharu dan juga wajah-wajah baru telah pun dilantik dan juga diletakkan sebagai menganggotai kabinet baharu. Antara selain daripada Dr. Zamri yang ramai terkejut, ada juga yang nama yang trending ketika ini dalam X adalah Datuk Dr. Zulkifli, Menteri Kesihatan. Ini satu lagi perkara yang mungkin pada saya, ini POV saya, melihat kepada ekspektasi rakyat yang sangat tinggi kepada Kementerian Kesihatan. Kita melihat sebelum ini pelbagai isu yang telah pun dimainkan. Dan apa pada pandangan Prof dalam soal melantik semula Dr. Zul ini sebagai Menteri Kesihatan?
Saya rasa tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada bagi komentar tentang maksudnya portfolio ni diberikan terus kepada Datuk Seri Dr. Zul sebab dan juga kerana ada keperluan menteri di Jabatan Menteri akan memegang satu portfolio tentang wilayah persekutuan dan oleh kerana itulah Dr. Zaliha dipindahkan ke sana dan Dr. Zul kembali kepada Kementerian Kesihatan dan saya rasa bukan satu yang asing sebab beliau juga pernah memegang Menteri Kesihatan ketika zaman Pakatan Harapan pemerintah dulu cuma beliau tak dapat serve sepenuh penggal ketika itu dan kembalinya beliau memang telah jadi suatu spekulasi sebenarnya dikatakan Dr. Zul akan kembali menjadi mengotai kabinet dan ternyata jelaslah bahawa itu yang kita dapati hari inilah dalam rombakan kabinet ini tapi kalau ini menunjukkan bahawa sangat signifikanlah portfolio kesihatan ni sebab saya rasa portfolio kesihatan ni sebagai satu yang paling penting sejak khususnya dalam ketika era COVID dan selepas COVID yang mana kesedaran kita tentang pentingnya penjagaan kesihatan tu menyebabkan kita nak somebody seorang yang memang mengkhusus dan tahu selok-belok tentang industri kesihatan dan sebagainya untuk memegang portfolio ni. Jadi saya rasa itu seorang calon yang sesuai dengan portfolio yang diberi Dan kalau kita boleh sentuh yang lain macam Gobind Sindio Gobind Sindio ni pernah menjadi menteri di Kementerian Komunikasi sebelum ini tapi ketika Datuk Seri Anwar untuk Kerajaan Persekutuan pada tahun lepas beliau mengambil keputusan tidak mahu memegang jawatan kabinet cuma kali ini mungkin dah terbuka hati dia untuk terima balik untuk memegang jawatan kabinet yang mana daripada kementerian yang beliau sebelum ini pegang cuma berbeza kali ini berbeza sikit sebab beliau hanya menjaga khusus tentang isu digital so dalam konteks ini nak kata muka baru muka lama tapi dibawa kembali kerana rasakan mereka ada keperluan dan ada kemampuan untuk memperkuatkan lagi pentadbiran kerajaan perpaduan pada penggal yang akan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini nama-lama ataupun nama-lama dikembalikan untuk satu drive baru yang kita akan nantikan pada tahun 2024 nanti. Cik Arifin, kalau kita lihat juga dalam soal ini paling penting untuk kita sekali lagi dalam soal tanggapan rakyat kerana kita melihat dalam kerajaan apabila dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seperti Cik Arifin kata literasi rakyat terhadap politik ini cukup luar biasa. Semua dan segenap dimensi rakyat ingin ambil tahu. Apatah lagi kita melihat lantikan-lantikan ini. Bagaimana perkara ini seharusnya kita melihat kepada sudut yang positif perlu dilihat dan juga duduk letak persepsi rakyat terhadap kementerian yang akan ditubuhkan. Okay. Ini merupakan suatu perkara penting yang harus diambil berat oleh semua jemaah menteri yang baru. Bahawa ada keperluan rakyat memerhati, rakyat mendakkan apa yang mereka kesan kepada polisi sebagainya direct impact kepada mereka. Jadi saya fikir dalam hal ini semua struktur pentadbiran kerajaan harus bekerja bersungguh-sungguh dalam memastikan bahawa isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat dalam parlimen dan sebagainya itu dibuat action plan ataupun plan tindakannya lebih menyeluruh. Dan ini menunjukkan bahawa harapan besar yang rakyat letak. Rakyat meletakkan satu harapan besar dan pastinya dalam tempoh masa yang ada ini dalam konteks kerajaan kita boleh lihat baki 4 tahun mungkin dengan kerajaan perpaduan yang menggerakkan agenda Malaysia Madani ini harus deliver. Jadi untuk itu menteri yang telah dilantik dan juga timbalan menteri yang dilantik harus bergerak pantas dan saya fikir tenaga sokongannya juga perlu tidak boleh lagi business as usual tapi perlu ada perkara-perkara lain kerana seperti yang selalu disebut oleh umat Perdana Menteri dan saya bersetuju dengan soal bagaimana kita berdepan dengan cabaran sekarang ini, cabaran zaman pasca normal. Kita berdepan dengan suasana yang agak laju, teknologi berkembang, ekonomi berkembang, harapan rakyat tinggi. Kemudian kita juga berdepan dengan isu-isu mengurus ekonomi dan kita tidak boleh lagi work in silo. Kalau dahulu berita ni tunggu jam tengah hari malam
Sekarang ini setiap prime hours dan saya setuju dengan perbincangan kita peringkat awal tadi bahawa soal komunikasi ini bukan lagi soal satu kementerian khusus. Sepatutnya komunikasi ini harus diurus, diatur oleh semua kementerian. Jadi sebenarnya setiap kementerian itu harus bergerak seperti mana seumpama sebuah kerajaan yang tersendiri. Kerana mereka ada tanggungjawab besar kepada rakyat. Suasana kita tidak seperti mana dahulu. Sekarang ini semua orang akan komen. Semua orang akan ada rasa untuk meluahkan sesuatu dalam dunia digital. Jadi oleh yang demikian bagaimana mengurus persepsi rakyat ini ianya harus diurus dengan tenang dan strategik. Jadi kita tidak boleh lagi bergerak seperti mana suasana dahulu dan ianya kita harus terus segera sampaikan, uruskan dan marah kalau ada isu-isu birokrasi yang wujud harus dipermudahkanlah untuk kepentingan rakyat di bawah sana. Baik, itu soal menteri ataupun di peringkat kementerian. Kalau kita melihat juga ada lantikan kita melihat sebelum ini di jawatannya full minister ataupun menteri penuh dan kembali semula dalam kabinet baru ini sebagai timbalan menteri. Adakah ini satu perkara yang tidak menjadi isu besar? Kita melihat dengan izinnya downgrade kepada jawatan itu sendiri. Sebelum ini kita melihat Lenggong sebagai contoh daripada menteri kepada timbalan menteri dan kali ini Farid Sulong sebelum ini menteri kepada timbalan menteri kali ini. Bagi orang politik dia berbeza seperti berbeza ya. Bahawa politik mempunyai jawatan dan juga diberi fungsi itu penting. Dan pergerakan penyusunan kabinet ni juga ada juga berasaskan kepada perjanjian MOU dan juga suasana pembentukan kerajaan di peringkat awal dahulu. Ini harus kita lihat dan kita ambil kira lah. Itu sebabnya komposisi Sabah dan Sarawak peranan itu masih lagi intact lah dalam konteks ini. Saya fikir bukan semata-mata soal downgrade atau tidak, tetapi bagaimana pengalaman seseorang itu lebih efektif untuk menguruskan. Kalau dahulu pastinya kebanyakannya menteri yang atur ya. Tetapi dalam suasana apabila sesuatu kementerian itu terlalu banyak agensi, kemudian program-program juga terlalu banyak, tidak menang tanganlah. Sebagai contohnya dalam konteks ini kita lihat dalam Kementerian Wanita sendiri. Kemudian kita lihat juga dalam faktor Menteri Agama. Daripada seorang saja menteri, sekarang ni dah ada timbalan menteri. Nak menguruskan banyak isu-isu Melayu Islam, perubahan dalam konteks undang-undang Islam yang nak diselaraskan. Jadi ini memerlukan komitmen besar. Dan malah kalau kita lihat Datuk Seri Noraini juga dahulu ada banyak pengalaman beliau dalam menggerakkan masyarakat dan sebagainya. Dan pastinya dengan suntikan beliau terlibat dalam Kementerian Wanita, Timbalan Menteri Wanita itu pastinya lebih memperkukuhkan lagi lah soal wanita dan keluarga. Yang ini saya fikir antara perkara-perkara penting lah adjustment tu dibuat. Dan yang seperti yang saya sebut tadi, delivery itu bagaimana mereka nak melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab yang telah digariskan tu. Penyampaian perkhidmatan itu yang dinantikan oleh rakyat. Baik Prof, kalau boleh kita lihat kepada kenyataan awal oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penyesuaian dan keperluan semasa bidang-bidang tertentu. Ini memberi bayangan kepada saya. Adakah kalau keperluan itu berubah pada tahun hadapan akan berlaku lagi sekali lagi rombakan, atau bagaimana bacaan Prof dalam soal ini? Adakah ia satu perkara yang molek dikatakan kalau berlaku rombakan dalam setiap tahun untuk memastikan kita mencapai KPI yang ditetapkan oleh Kerajaan Perpaduan ini? Saya rasa tak mungkin berlaku terlampau kerap rombakan kabinet ini. Cuma kali ini rombakan kerana ada keperluan seperti yang macam ada bidang-bidang tertentu yang perlu diperluaskan lagi dan dimantapkan lagi dan beri fokus kepada bidang-bidang tertentu, menyebabkan perlunya diwujudkan kementerian baru atau dipecahkan portfolio sebagainya kan. Jadi saya rasa kalau kerajaan yang stabil dan mantap, dia tidak memerlukan perubahan kepada ataupun rombakan kabinet yang berlaku kerap dan saya jangkakan mungkinlah perubahan kali ini dan selepas pelaksanaan ataupun dalam masa setahun ini kalau jalan dengan baik, saya rasa dia akan kekal sehingga mungkin ke tamat penggal tapi bergantung kepada keperluan juga kalau ada rasanya kemudian ada perkara tertentu yang perlu diberlakukan perubahan
misalnya ada atau masuk kita bukan nak minta lah, mungkin ada apa melibatkan permasalahan dan sebagainya lah yang maksudnya isu-isu yang berbangkit ketika itu mungkin boleh dilakukan rombakan, tapi bukan rombakan skala sederhana ini dia mungkin rombakan kecil melibatkan hanya portfolio itu saja ataupun sebagainya. Jadi saya rasa saya ternampak rombakan yang kerap dilakukan adalah satu kaedah yang baiklah kan. Dan satu lagi saya rasa mungkin nak sentuh juga sebab kita banyak bercakap tentang orang baru sebagainya dan ada yang turun pangkat kiranya daripada Perdana Menteri jadi Timbalan Menteri. Tapi kita lupa ada seorang yang dia dari Timbalan Menteri jadi menteri iaitu Stephen Singh dia jadi menteri di Kementerian Sumber Manusia Jadi saya rasa ini satu pencapaian dan saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin dengan kemampuan beliau lah sebab beliau ketika menjadi Timbalan Menteri Kewangan dia berperan dengan agak baik untuk menyelesaikan banyak permasalahan dan dia pula ada daya kreativiti dan fasih bahasa Melayu dan saya rasa ini tanggungjawab barulah yang diberikan kepada beliau menggantikan Siva Kumar lah untuk pastikan Kementerian Sumber Manusia ini berjalan dengan baik dan terusnya dan nampak dia jadi orang kepercayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah untuk melaksanakan dasar-dasar berkaitan dengan sumber manusia dalam era sekarang ni yang kita melihat bahawa kemungkinan ada keperluan untuk membawa buruh asing misalnya di Malaysia di samping nak mencari peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang masih lagi walaupun ada segi persentase agak rendah kadar pengangguran tapi perlu sebab kita keluarkan ramai graduan di universiti pun kita keluarkan ramai graduan jadi mereka perlukan peluang pekerjaan jadi ini peranan yang perlu dimainkan oleh Kementerian Sumber Manusia yang saya rasa satu tanggungjawab yang sangat besar lah yang ditanggung oleh Stephen Singh ini. Baik Prof, kalau kita melihat juga kekosongan jawatan Kementerian KPDN HP itu ataupun kos sara hidup yang kita katakan ini sudah pun kosong lama dan sudah tentu yang diganti ini memberi satu beban kepada pengganti baru ini setelah kita melihat kepada prestasi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin yang sangat committed dan juga cemerlang dalam soal kos sara hidup. Dalam aspek ini Prof, bagaimana sebenarnya menteri baru yang akan meneruskan legasi kecemerlangan ini, bagaimana ia perlu dititik beratkan supaya ekspektasi rakyat itu ditemukan dengan prestasi yang dilakukan nanti? Ya, saya rasa yang memegang tampuk sebagai menteri ini adalah Datuk Amizan yang juga beliau pun memangku tugas ini sebelum ni dan sebelum ni dia adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal khusus berkaitan dengan Sabah Sarawak dan sekarang ni jawatan tu dipindahkan kepada Timbalan Perdana Menteri yang kedua So saya rasa dalam konteks ni maksudnya dia dah ada masa lah tempoh daripada bulan Julai sampai sekarang maksudnya menjiwailah peranan beliau di kementerian tersebut yang saya rasa sekarang ni beliau faham dan saya rasa beliau akan melaksanakan dengan cara yang terbaiklah khususnya dalam konteks pastikan kementerian ini berjalan dengan baik dan juga dalam konteks melaksanakan agenda rahmah yang saya rasa akan berjalan sebelum ni yang kita tahu arwah Datuk Salahuddin Ayub memang memainkan peranan yang sangat besarlah untuk pastikan dasar rahmah ataupun produk rahmah itu diperluaskan diterima rakyat dan dia menjiwailah untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kos sara hidup ni yang ditanggung oleh rakyat Malaysia. Jadi Datuk Amizan saya rasa dia faham dah ini dan saya rasa saya tak menyangkakan ada kesukaran bagi beliau lah untuk melaksanakan tugas ini sebab sebelum ni beliau menjaga dua portfolio yang berbeza Hari ini dia fokus pada satu saja untuk mencapai matlamat yang dikenaki oleh kerajaan pada kali ini lah. Ya, secara tak langsung sebenarnya Yang Berhormat sudah pun melakukan tugas secara tak rasmi sebagai menteri. Baik, Cik Arifin, kalau kita melihat sekali lagi dalam soal kita nak menuju kepada tahun 2024, sudah tentu cabaran semakin besar dan sebagainya. Kita melihat kestabilan kerajaan ketika ini sudah tidak boleh dipertikaikan lagi. Dan kalau kita melihat apa lagi yang perlu dilakukan oleh barisan kabinet baru ini untuk memastikan dan juga menghentikan ataupun menoktahkan segala fitnah ataupun cerita-cerita yang mengatakan bahawa kementerian ataupun menteri tidak melakukan kerja dengan baik dan sebagainya. Ini masa untuk dibuktikan apa yang perlu dan juga wajib dilakukan untuk kementerian ini. Okey, kalau kita lihat sedikit flashback kepada sejarah kita lihat bahawa sebenarnya kerajaan perpaduan ni dia baru bermula pada Februari apabila secara rasmi walaupun memang angkat sumpah tu 2022 kan November.
Tapi proses itu agak lama itu dan apabila bajet pertama dibawa anjakkan kepada Februari, itu pun meneruskan kepada dia terpaksa hybrid dengan legasi yang lama. Kemudian kita lihat bahawa bajet madani kedua itu sebenarnya adalah yang dicitrakan oleh Perdana Menteri dan dengan yang nak dilaksanakan itu baru saja berlangsung beberapa bulan yang lepas. Kemudian kita ditandai oleh beberapa isu politik dalam tempoh tersebut. Berlakunya pemilihan agung UMNO sebagai contohnya. Kemudian kita lihat juga proses berlaku pilihan raya negeri. Itu perkara besar, impak besar. Jadi oleh itu dari segi memajukan negara ia perlukan stabiliti. Jadi oleh yang demikian kalau kita lihat inilah masanya. Maknanya selepas saja bajet, sidang parlimen yang baru ni selesai, kita nak masuk kepada tahun baru yang Januari inilah masanya untuk bergerak dengan lebih jitu dan lebih efektif lagi. Khususnya kepada kerajaan perpaduan, kerajaan yang menggerakkan agenda Malaysia Madani ini. Jadi saya nampak di sini bahawa seperti yang saya sebutkan tadi bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah penyesuaian dalam konteks portfolio dan juga penyesuaian dari segi politik. Supaya gerak kerja itu lebih efektif dan lebih menyeluruh, merangkumi semua perkara. Nampak perkara-perkara utama memang dikekalkan. Sebagai contoh TPM 2 masih kekal memegang portfolio Sabah Sarawak, itu diperkasakan. Kemudian apabila saya setuju dengan pandangan tadi bahawa apabila YB Armizan diberikan penerusan itu, maknanya mengambil kira jugalah pengalaman-pengalaman yang dia perolehi selama beberapa bulan tersebut. Jadi di mana kini sekarang ini kabinet ini harus meletakkan asasnya adalah untuk terus bekerja kuat bagi memastikan dasar-dasar yang telah dicerakinkan di dalam belanjawan. Bajet-bajet itu harus dikembangkan, dilaksanakan dengan sebaiknya, elakkan ketirisan, integriti dijaga, dilakukan overhaul atau pemulihan dalam konteks delivery sistem dan sebagainya. Ini harus diperkukuhkan. Saya ingat ini antara perkara yang harus diletakkan oleh komitmen semua kementerian dan pastinya bukan saja menteri tetapi kita mahu sokongan daripada birokrasi jugalah, daripada kaki tangan kerajaan dan semua pihak untuk menjayakan soal ini, kerana kita bercakap soal masa depan Malaysia yang lebih baik yang harusnya kita gerakkan secara bersama oleh semua pihak, mahupun mereka dalam bidang dalam kerajaan dan juga dalam pembangkang juga ada dia punya fungsi dan sebagainya dalam konteks Parlimen Malaysia itu. Jadi dengan gabungan dan semangat ini saya fikir kita boleh memperkukuhkan lagi lah asas-asas yang telah ada dalam negara kita untuk jauh ke depan dengan lebih baik ni dalam suasana di luar sana ekonominya, perkembangan dunia ni yang cukup mencabar. Jadi ini memerlukan orang panggil kesepaduan lah, tag team semua pihak, sebab kita tahu bahawa walaupun kita rasa sekarang ini okey tetapi di luar sana belum tentu dengan berlaku peperangan dunia, perkembangan ekonomi yang belum lagi baik dengan isu-isu kuasa-kuasa besar sebagainya, ini masih lagi satu perkara yang saya sebut tadilah awal, pasca normal yang harus ditangani itu. Kalau saya nak kembalikan balik, kerana ada satu lagi nama yang perlu kita cerahkan dengan jelas dalam soal pelantikan wajah baharu ini, Datuk Seri Johari. Kita melihat dalam perdebatan di Dewan Rakyat itu terarah kepada soal keuangan, soal ekonomi. Kerana ramai yang menjangkakan Datuk Seri Jo ini akan kembali dalam Kementerian Keuangan, namun diletakkan dalam Kementerian Perdagangan, Komoditi dan sebagainya itu. Dan dari penjelasan ini, apa yang kita boleh baca soal meletakkan Datuk Seri Jo dalam kementerian yang kita maksudkan itu? Cakap-cakap politik untuk Datuk Seri Johari Abdul masuk ke dalam kabinet ni sebenarnya dah bermula daripada pembentukan Kerajaan Perpaduan lagi. Dan apabila beliau diberi portfolio Menteri Perdagangan dan Komoditi ini, saya fikir ini satu perkara yang penting kerana perdagangan dan komoditi ini adalah aset negara, aset utama negara. Dan malah dahulu kita kurang beri penekanan sangat sebab kita banyak bergantung kepada import, ekspor dan juga urusan ambil barang daripada luar dan sebagainya. Jadi memperkukuhkan perdagangan dan komoditi ini penting sebab apabila kita lihat negara-negara besar di dunia,
kebanyakannya dia memang memperkukuhkan soal perdagangan dan komuniti tempatan. Jadi ini saya fikir dengan Datuk Seri Johari yang memang terkenal dengan orang yang sharp dalam isu ekonomi dan sebagainya, pastinya kita boleh memperkukuh. Sebab kalau kita tengok pecahan ekonomi ni, dalam konteks kabinet ni kita ada Kementerian Kewangan, kita ada Menteri Ekonomi, kita ada MITI, kemudian ada perdagangan dan komoditi. Yang ini adalah suatu ekosistem yang harus dibangunkan. Jadi perdagangan dan komoditi ni dia terkait dengan banyak perkara, soal sawit kita, getah kita. Ini sumber-sumber asal. Dan malah kalau kita lihat dulu cita-cita dalam Green Book Tun Razak dulu, itu satu perkara yang cukup baik untuk kita mengembangkan betul soal perladangan dan komuniti ni. Jadi satu usaha baiklah bagi saya, satu usaha baik apabila dia penubuhan kementerian yang khusus dan orang yang memegangnya juga mempunyai kecekapan yang tersendiri. Yep. Kalau Prof sendiri bagaimana bacaan Prof dalam soal lantikan ini, kerana ini satu lantikan juga rata-rata melahirkan atau menzahirkan rasa terkejut dalam soal pelantikan Datuk Seri Johari ini? Sebenarnya saya tak terkejut sebab saya melihat beliau akan dilantik dalam portfolio sebab dia portfolio ni berkaitan kan antara komuniti perladangan dan komuniti ni, dia juga berkaitan juga dengan perdagangan luar negeri, perdagangan antarabangsa dan industri dia, MITI misalnya, dan juga Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Ekonomi. Jadi dia sebenarnya saling berkaitan. Dan kalau kita lihat komentar yang dibawa oleh Datuk Johari Abdul Ghani di Parlimen juga ada menyentuh tentang perkara berkaitan dengan industri sawit misalnya, perdagangan, bagaimana nak tambahkan ekspor, peluaskan ekspor kita ke luar negara, dan bagaimana kita nak menangani contohnya boycott dilakukan oleh Eropah terhadap kita punya sawit jadi maksudnya dia ada idea untuk dia boleh dilaksanakan dan boleh memperkukuhkan lagi sektor ini yang saya rasa sangat penting dalam Malaysia ni sebab dia menyumbang kepada salah satu pendapatan dalam negara. Jadi meletakkan beliau di situ sebenarnya dia akan menyumbang juga kepada peranan Malaysia dari segi perdagangan antarabangsa dan juga menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi saya rasa beliau ada calon yang sesuai sebenarnya berada di situ. Itu yang menyebabkan beliau mengambil tempat sebenarnya portfolio yang sebelum ni dipegang oleh Datuk Fadilah sebagai Timbalan Perdana Menteri sebelum ni. Jadi itu yang menunjukkan ada peranan yang sangat besar yang harus dia mainkan di sektor inilah. Baik, Prof. Kalau saya nak kembali kalau saya tak tambah sikit, bermaksud di sini dahulu ianya dipegang oleh soal TPM. Tapi dalam konteks dia juga harus memberi penumpuan kepada Sabah dan Sarawak. Jadi apabila dia dijadikan satu portfolio kementerian yang khusus, saya fikir dan dipegang oleh menteri yang dapat menumpukan sepenuh masa, ianya lebih baik lagi. Susulan daripada itu juga saya ingin kembalikan semula soal pelantikan Dr. Zul. Kita melihat dalam komposisi KKM ini cakupannya cukup luas. Kita melihat dalam isu kebelakangan ini dalam soal GEG dan sebagainya, isu rokok menjadi perhatian sejak beberapa minggu lalu dalam persidangan Dewan Rakyat. Sensitif. Adakah apabila dilantik semula Dr. Zul ini satu jajaran baru atau gambaran baru yang boleh kita jangkakan? Dr. Zul mempunyai pengalaman dahulu dalam 22 bulan dahulu ketika fasa 1 pemerintahan Pakatan Harapan ketika itu. Jadi saya fikir dengan pengalaman beliau pada ketika itu dan beliau juga dalam konteks sekarang ni, sebab Kementerian Kesihatan ini nampak yang panaslah dalam konteks perdebatan di Parlimen. Dengan beberapa undang-undang baru, kemudian kita juga menghala kepada sektor kesihatan yang cukup penting yang sedang diperkasakan sekarang ini. Kesihatan juga tidak boleh dilihat secara domestik. Kita harus lihat juga kesihatan dalam konteks global. Jadi kesihatan juga akan berkaitan juga dengan bagaimana isu-isu kesihatan global boleh memberi kesan kepada kesihatan kita dalam dunia sekarang ini. Malah kalau kita lihat dengan lebih jauh lagi apabila masyarakat sihat itu dia punya indeks dia tinggi kalau golongan yang lebih tua tu juga ramai so dan malah kita bercakap soal kesejahteraan hidup. Jadi saya fikir dengan pengalaman beliau dahulu memberikan sedikit maknanya bukan satu perkara yang dia terkejutlah terpaksa mengambil alih.
Dan pengalaman beliau itu saya fikir memberi ruang kepada beliau dari aspek tersebut. Plus minus kalau kita lihat dari segi konteks politik, ia memberikan sedikit unsur dari segi pimpinan kanan dalam konteks amanah. Kerana kita tahu bahawa YB Datuk Salahuddin dahulu antara pimpinan kanan dalam amanah yang menganggotai kabinet. Jadi ada keperluan saya fikir dalam konteks politik itu dari sudut kepimpinan amanah mahu juga mereka yang ada senioriti dan kanan duduk dalam kabinet. Jadi mengambil kira dari segi kesesuaian portfolio, maka Kementerian Kesihatan saya fikir amat sesuai dalam konteks Dr. Zul dalam hal ini. Jadi saya dalam kita melihat bagaimana penyusunan ini, dia ada faktor-faktor faktor-faktor politiknya, ada faktor-faktor kesesuaian orangnya dan juga efektif untuk bekerja dengan lebih baik pada masa akan datang. Prof, kalau kita ingin dapatkan telahan Prof dalam soal kita nak menuju kepada tahun 2024 ini, sudah tentu cabaran seperti kita kata tadi, peperangan dan sebagainya. Dari Prof sendiri telahan untuk kita melihat kesediaan kabinet baru itu ataupun line-up baru ini untuk berdepan dengan cabaran ini. Apa lagi tumpuan yang difikirkan perlu diberi perhatian khusus untuk kita bercakap dalam soal ini, termasuk dalam soal literasi, politik dan juga maklumat-maklumat yang perlu kita kongsikan ini? Ya, saya rasa kabinet ini ataupun rombongan jemaah menteri ini adalah intipati kepada pembentukan sebuah kerajaan yang stabil. Itu pertama yang kita perlu hasilkan. Dan apa yang kita lihat dalam suasana pembentukan kabinet ini juga dilakukan secara harmoni. Tidak ada satu insiden-insiden yang boleh mengganggu-gangguan. So dalam konteks ini sebenarnya kita telah berjaya dalam satu aspek, iaitu kestabilan politik dapat diwujudkan di dalam negara. Dan saya rasa dengan adanya kabinet yang saya rasa makin mantap ini, mereka boleh memberi tumpuan untuk menyelesaikan isu sosio-ekonomi dalam negara, khususnya mengenai hal-hal berkaitan macam renewable energy, digital ekonomi, keselamatan makanan, kos sara hidup dan isu-isu ekonomi termasuk perdagangan yang melibatkan sama ada perdagangan domestik, perdagangan antarabangsa, pelaburan asing, pelaburan domestik. So maksudnya fokus isu sosio-ekonomi itu berikan tumpuan. Yang saya rasa ini yang hendak didengari lah oleh rakyat. Dan kita tahu bahawa ada agenda selepas ni, misalnya pengusuran semula gaji di kalangan rakyat Malaysia, terutama di kalangan awam, dan juga ada subsidi bersasar juga akan dilaksanakan dan sebenarnya banyak agenda yang akan dilaksanakan. Dan saya rasa saya setuju dengan pandangan Arifin tadi, maksudnya delivery service tu, perkhidmatan yang diberikan tu yang menyebabkan kalau rakyat dia rasa selesa, dan dia selesa, dia akan mahukan lebih banyak lagi dan mungkin akan menyokong kerajaan yang sedia ada ini untuk terus berkhidmat dan untuk kebaikan mereka. Jadi itu yang sebenarnya saya rasa tahun depan ni kita akan dapat merasai keadaan ekonomi dan sosial yang lebih baik daripada sebelum ini. Macam mana pun kita tahu faktor ekonomi dalam negara juga banyak bergantung pada luar negara. Yang mana kita tahu perang pun berlaku, Ukraine dengan Palestin pun tak selesai lagi. Dan cuma yang baiknya adalah persaingan global tu makin melonggar. Sebab kita nampak macam Amerika Syarikat pun sudah sedang menjalankan hubungan yang baik dengan China misalnya. So dalam konteks ini saya rasa mungkin ekonomi dunia akan datang tahun depan ni akan lebih rancak lagi lah. Dan ia akan sebenarnya beri manfaat juga kepada kita lah. Yang mana kita juga banyak bergantung kepada faktor kesaling perguntangan lah dalam aspek perdagangan dan ekonomi global tu terhadap negara kita lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa saya agak optimistik lah tahun akan datang ni, terutama 2024 ni akan membawa Malaysia akan lebih baik dan makmur lah kepada rakyat Malaysia dan juga keseluruhannya lah dalam negara ini. Baik, terima kasih Prof. Cik Arifin, ini mungkin di blok terakhir ini soalan kita melihat dalam Dewan Rakyat khususnya. Kerusi Pembangkang sangat vokal dalam soal mencadangkan si dia layak menjadi menteri ini, si dia layak menjadi menteri ini. Namun kita melihat laporan-laporan selepas diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sultan tadi, masih lagi kedengaran bahawa pihak pembangkang memerli dia. Itu kebiasaan dalam politik. Namun dalam soal ini, adakah kita perlu memekakkan telinga dalam kebingitan yang berlaku ketika ini? Apa yang harus ditandai adalah bising pastinya akan ada bising. Itu demokrasi. Demokrasi. Komen pasti akan ada komen. Sesuatu perkara itu mungkin tidak boleh memuaskan hati semua pihak. Tapi dalam mengurus persepsi dan juga realiti ini, saya fikir adalah bagaimana
ianya harus dibuktikanlah bahawa apa yang dia buat ini agak boleh berkesan dan memberi kebaikan kepada rakyat. Saya ambil contoh masa berlakunya karnival Malaysia Madani setahun pemerintahan. Kami buat survey di kalangan pengunjung yang hadir. Malah kita dapati bahawa rating yang diberikan pun naik kepada 68% gitu. Yang mana pengunjung yang hadir memberikan rating yang baik apabila mereka berkunjung, mendapat tahu apa benda yang berlaku, apa yang baik, dia memberikan reaksi yang positif. Ini yang penting ya. Dan kita harus juga mengambil kira bahawa dalam suasana sosial media sekarang ini komen-komen pelbagai. Tetapi kita kena ambil bahawa komen-komen itu dalam perspektif yang positif untuk bagaimana kita di peringkat menteri, kementerian sebagainya untuk melonjakkan lagi untuk menjadi lebih baik. Namun demikian saya fikir harus juga kita letakkan sedikit tanda kutip ataupun pesanlah kepada rakyat kita di luar sana supaya jangan terlalu cepat memberi reaksi yang negatif ke sebagainya, hanya semata-mata mungkin dapat TikTok ataupun dapat video-video dalam 5-6 minit tanpa kita ada sikap bahawa untuk tabayun, untuk kita melihat balik, kita merenung kembali, melihat sebagainya. Ini penting dalam suasana kita mendapat fake news apa sebagainya, post truth ni, zaman post truth sebagainya, kadang-kadang benda-benda tu tak semestinya benar. Jadi macam ni. Jadi itu sikap rakyat harus matanglah dalam menilai perkara ini. Bagaimana kita perlu menjadi rakyat yang proaktif, rakyat yang bijak, dan juga kita tidak semestinya perlu diam. Kita harus kritikal, tetapi kritikan kita itu kita itu haruslah kritikan yang membina. Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, berdasarkan bagaimana komitmen kita boleh memajukan masyarakat. Zaman sekarang ini saya tak fikir bahawa apa yang kita nak kecapi ini hanya semata-mata kementerian ataupun agensi kerajaan laksanakan. Ia harus kepada satu ekosistem menyeluruh. Perlu ada penglibatan NGO, swasta, pemimpin masyarakat, aktivis, golongan sedar, golongan yang perlu dibantu. Ini harus kita upayakan secara bersama. Baik Prof, konklusi ringkas kepada naratif perbincangan kita petang ini. Saya melihat agak positif dengan pembentukan kabinet kali ini, dan yang kita harapkan sebagai warga Malaysia adalah kabinet ini akan melaksanakan tugas yang terbaik, dan saya rasa apa yang telah dirancang itu boleh dilaksanakan dengan cara yang terbaik, dan saya melihat bahawa walaupun pada masa sama kita perlu semak dan imbang juga kabinet ini supaya mereka boleh perform ataupun mencapai tahap yang kita kendaki. Jadi dalam konteks ini saya rasa inilah masa untuk bekerja yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin negara ini, dan seterusnya kita mengharapkan kepada manfaat yang dibawa daripada kepimpinan baru ini supaya rakyat kita lebih makmur dan bahagia pada masa akan datang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, atas perkongsian dan juga waktu yang diberikan kepada kita pada petang ini untuk bercakap berkenaan dengan rombakan pertama Kabinet Kerajaan Madani. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Encik Khairul Arifin Munir, Pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ehsan ataupun IDE. Sudah tentu memberi satu perbincangan dan juga satu konklusi mudah untuk kita melihat, dan saya suka dalam apa yang dikatakan oleh Encik Arifin, menjadi rakyat yang kritikal tetapi berlandaskan fakta, ilmu dan juga pengetahuan, dan sudah tentu ini yang kita harapkan dalam kerangka Malaysia Madani. Encik Arifin, betul? Ya, benar. Tepat sekali. Baik, itu dia yang dikongsikan. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu dan juga kepada anda yang menonton kami di saluran TV1 dan juga Berita Hatian dan semua platform kami. Terima kasih, dan juga kita ucapkan tahniah dan juga maju jaya kepada barisan kabinet baharu di bawah kerajaan perpaduan Kerajaan Madani ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah kita mengharapkan sesuatu yang baik, dan yang paling penting jadilah masyarakat dan juga rakyat yang berpengetahuan tinggi, kritikal tetapi berlandaskan fakta dan ilmu. Sekian saja daripada saya, Hafidh Olsen, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi.